Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya PRF Faris dari Lahazan Education dalam segmen Mega Live. Alright, so seperti biasa, pada setiap hari Jumaat kita akan ada satu sesi Mega Live untuk kita kupaskan tentang isu-isu yang berkenaan anak-anak ataupun pelajar. Okey, seperti biasa kita akan segmen Mega Live ni akan ditemani dengan host ataupun guest yang baru, guest-guest yang lain. Macam minggu lepas kita dah dapat rasanya unit Max saja unit Max turun. And then kali ni kita dapat dua orang juga yang teman dengan saya untuk membincangkan tentang topik hari ini. Baik, saya perkenalkan dulu siapa tetamu kita hari ini, iaitu Syed Asni. Perkenalkan diri. Okay, nama dia Asni Muzammil Abdul Rahman, pelajar mesra gelagat saya Asni. Asni. Ya, saya. Alright, so apa yang Syed Asni usahakan kat sini? Okay, dekat Lahazan saya adalah ketua unit matematik. Okay. So segala perancangan, segala jenis bengkel, macam mana bengkel tu dikendalikan, semua dibuatkan saya. Okay, so kalau tuan-tuan dan ibu perempuan kat luar sana, ibu apa biasa nampak posting Lahazan mengenai bengkel Max ataupun apa semua, itu di bawah kendalian Syed Asni. Right, so kita ada seorang lagi which is I think semua yang tengah menonton ni mungkin kenal. Okay, hampir semua kenal. Okay, which is kita ada Coach Nis. Okay, boleh perkenalkan sikit, mungkin ada yang tak kenal Coach Nis kat luar tu. Okay, taklah glamour sangat. Ya. Sebari tuan cerita Nurhaliza lah. Okay. Okay, saya adalah Nolah Hanis Tawud. Saya dikenali dengan nama PLF Coach Nis, merupakan pengasas bagi di Lahazan Education. Itulah saya. Okay, so kira kita dapat owner lah. Ini saya adalah founder lah, ataupun orang panggil saya the brain of Lahazan. Okay, so kita ada dua orang hebat di sini, ketua unit Max dan founder Lahazan sendiri itself. Okay, macam saya tak ada, saya driver Grab je. Okay, tak ada. Okay, gua bukan nak cerita pasal saya ataupun pasal Ustaz Asni ataupun Coach Nis. Actually kita panggil hari ni sebagai tetamu. Segmen Mega Live akan membincangkan satu topik yang sesuai ataupun yang sedang hangat sekarang ni, which is mengenai cuti sekolah. Dah ke sekolah. Kita dah jiga-bel lah, kita dah nampak. Betul lah sekolah, tapi saya tak perasan tau Safaris sekolah. Memang diorang kat sini saja. Sebab yelah anak saya sebab dia macam cuti sebelum cuti lah Safaris. Memang sebenarnya diorang dah cuti 8 bulan dah sebenarnya. 8 bulan dah di rumah. Okay, so tapi yang peliknya ada juga cuti sekolah tu. Betul. Okay, so masih ada. apa yang nak dibuatkan ataupun apa yang nak diisikan, apa jadi kalau kita tak buat dengan persiapan yang ataupun pelbagai perancangan yang lebih teliti dari ibu bapa, ianya akan sedikit sebanyak memberi efek kepada student ketika bulan 12 ataupun cuti sekolah ni. Okay, dari segi perancangan, dari segi apa yang mereka buat. Okay, yang itu yang kita akan bincangkan pada hari ini sebenarnya. Okay, kita pergi yang pertama. Kita segmen pertama, which is saya nak bincangkan mengenai isu apa ibu bapa boleh ataupun Coach Nis dengan Ustaz Asni ni cadangkan kepada ibu bapa, apa ibu bapa boleh usahakan di rumah. Persiapan yang macam mana, ataupun bukan persiapan ke ataupun aktiviti ke, macam pengisian je waktu di sekolah. Okay, kita start dengan PLF Coach Nis dulu boleh? Okay, boleh. Tapi sebenarnya sekolah tahun ni unik Faris. Ya, betul. PLF Faris saya unik sebab apa? Biasanya kita tahu yang 1 sampai 1 bulan kan 7 lah. Kali ni dia macam half-half. Betul. Kan? Mula tu hari 17 saya, 17 lepas sampai ke 20 ya. Macam tu lah. So basically kau tanya saya, honestly lah saya pun macam sebab anak tu dah macam lama kat rumah. Anak saya yang bongsu tu 16 tahun depan SPM. Jadi basically apa yang saya plan dekat dia, sekarang ni saya banyak minta bantuan dekat dia untuk bersama saya. Bersama saya tu maksudnya tolong saya dalam di Lahazan sebenarnya. So dia tempat juga kat Lahazan sebenarnya. Sebab nak keluar tak boleh. Ya, betul. Saya boleh lah, maksud saya bukan tak boleh. Kita pun takut kan sebab baru-baru ni kita tengok statistik dekat Selangor, kat KL pun tinggi sangat kan. So nak bagi keluar tak boleh. Kalau tak bagi kerja nanti main game. Ya, betul. Kan betul tak ibu-bapa? Kan? Kita pun bingung kan. Alamak kan. So jadi saya nak bagi sesuatu yang baharu kepada anak saya tu. Saya minta dia bersama dengan saya mengusahakan bisnes saya di Lahazan, membantu saya lah macam dari segi accounting ke, recording ke. So sekarang ni dia tengah membantu satu unit operasi kami. So saya rasa lah bagi pendapat saya, mungkin ibu bapa kalau ada perniagaan ke,
Maksudnya kadang-kadang ibu bapa ni dia ada isu macam ni tau. Anaknya kecil lagi. Anaknya kecil lagi kan. So bagi saya, sebab kalau nak suruh nak buat ada waktu belajar kan, Abang Faris, saya rasa memang belajar saja sekali, belajar tutup harah lah. Ya, betul. Dengan sekolah buat kelas online. Anak saya sekarang ni sekolah ada buat kelas pukul 11 malam. Tapi ada sebab tu nama cikgu dia buat pukul 11 malam. Sebab mungkin cikgu rasa pukul 9 tu diorang baru kenal malam. Maksudnya dia baru kelas malam. Komen anak saya kata buat pagi langsung tak ada, ataupun adalah sebutir dua je yang jerma. Itu pun tutup kabel audio. Respon tidak. Ya betul. So kata saya, kalau referensi saya, apa pendekatan saya ambil adalah saya memang minta anak saya bantu saya di perniagaan saya. Okey. Sambil-sambil dia ulang kaji lah, sebab tahun depan dia SPM. Sebab kalau nak pergi bercuti pun agak riski sebenarnya, itu boleh, tapi agak riski. So bagi saya, sebab saya pun ada mak saya dah berumur. Kalau kata boleh bercuti pun saya 2 je kan, tak macam sebelum ni. Dia macam tahun ni norma baru untuk bercuti. Betul cuti lah. norma baru. Cuti sekolah norma baru kan. Cuti sekolah style baru. Betul tak tuan-tuan? Sebab macam ni tau Faris, bila kita ada saat nak pergi bercuti tau, tapi macam bila cakap depan dia kan, bahaya ramai. Kat sini kan, tak boleh. Nak pergi sini, sini pula. Dalam kempen bawah rumah. Senang. Barbecue semua kat rumah je. Panggil JNG kan duduk. Itulah tu, itu daripada saya lah. Saya memang buat, saya rasa sebagai seorang ibu dan juga ni maksudnya macam Coach Nis punya pendekatan ialah Coach Nis isikan masa anak Coach Nis dengan usahakan sekali perniagaan yang sedang dibuat. Sebab saya rasa itu pun satu cara untuk top up dia punya soft skill. Yes, and then knowledge. Knowledge kan. Ini dia tahu dah juga perit tak perit untuk mendapatkan pendapatan lah. Betul. Kan ada kena bangun pagi. Kau tidak Pak Faris. Susah saya nak bagi alasan dekat dia untuk sedia bangun pagi lah apa kan. Dia susah. So apa sebab kalau dia masuk kerja bersama dengan unit operasi saya, tolong kita jadi macam kita panggil account clerk macam tu lah. Kan? Office boy. Office boy dia keluar. Ya betul. Office boy keluar. Dia account clerk itu. Account clerk. Okey. Ataupun panggil apa? Admin lah. Panggil apa? Kerana admin. Macam tu lah. So far dia enjoy lah. So conclusion dia, anak bos pun bukan yang terus jadi CEO. macam TV3 maghrib-maghrib ni. Memang anak beranak CEO saja, dia tak ada anak kelak Okay. Dia lah sekurang-kurangnya ada juga dia dapat. Saya adalah bagi sedikit upah reward dekat dia kan. So kalau dia nak beli apa-apa, dia boleh pakai duit sendiri. So kat situ dia sebenarnya mengasah kemahiran berfikir juga, sebab dia nak sesuatu tu dia buat dia. dekat Saya nak masuk sikit kalau saya ada anak kawan saya, dia bukan anak kawan saya, anak murid saya. Maknya meniaga cokoja saja. Anak pun sama juga. Jual cokoja. Ada yang jual cokoja, ada yang jual sambal tumis. Ada yang jual kari pak frozen. So saya rasa dia memang norma baru tu. Saya kecil saya pernah tolong jual aiskrim pop tu je. Itu pun buat sendiri guna iPad. Jual kat member. Member umur 4-5 tahun. Dapatlah 20 sen. Tapi norma baru sekarang pelajar jual kari pak frozen. Betul Reza. Aku ambil pipe je modal. cokoja. It's good lah. Saya tak tahu lah kalau ada yang jual masak punya kek ke. Bagi tahu juga. Fat fleur ke kan. Kami memang penyokong Titan. Cool Titan dia tengok ni. Okay, so itu dah boleh. Thank you. Coach ni Ellie itu antaranya sebenarnya kan. Antara kita 3 hari baru habis. Betul. Okay, so Coach ni minta maaf. Coach Sa'asni sendiri. Okey, kalau Sa'asni punya pendapat macam mana pula? Apa saranan untuk anak-anak daripada 2020 sana? So kalau pendapat saya, dia tak boleh nak kata berkaitan dengan anak kan. Ya. Kalau cakap pasal anak saya pun cari anak ada. Anak tekak ada. Anak kucing pun ada lagi. Itu takut juga cerita pasal anak. So apa yang saya boleh simpulkan adalah baru-baru ni, bukan baru ni sebenarnya, basically bulan 12 ni kita dah run orang kata sesi ritual lah yang kita buat bersama ibu bapa. Sebab sesi ritual tu pun kita buat atas request parents juga. Kan ada parents yang masih tak tahu apa statusnya, macam mana dengan prestasi anak-anak, lepas tu macam mana program bulan 12. Mereka pun akan ada juga parents yang risau, parents kita pun ada yang risau. Betul, setuju. So
parent-parent macam tu bertanya dalam sesi virtual tu yang kita buat secara percuma untuk mereka. Maksud taklimat virtual lah. Ya, taklimat secara virtual. Apakah persediaan mereka untuk sesi pengusulan tahun 2021? Yang mana insya-Allah kita akan buat lagi bulan Januari. Untuk bantu parents kan. Okey, dalam sesi taklimat tu, parents ada bertanya juga. Apa benda yang dia boleh isikan masa anak dia bulan 12 ni? Sebab ada seorang parents ni, dia kata dia free bulan 12 ni. Dia kata dia work from home dalam masa 2-3 minggu ni. So dia ada timing macam tu. Tak semua parents kan yang boleh work from home. Ada setengah je. Dia kena masuk office. Yes, yang mana ada setengah parents yang boleh kata work from home ni, dia cuma minta suggestion pada saya lah apa boleh buat and so on. So saya kata kita boleh top up ilmu dia. So maksudnya ada ibu bapa di rumah untuk pantau dia sambil buat kelas ke apa ke, lebih mudah lah orang kata apa untuk disampaikan. So orang kata duduk depan kamera tu bukanlah kita tak tahu dia tidur ke apa kan. Ada parents boleh pantau dan sebagainya lah macam tu. Okay, so itu antara perkongsian saya Asni mengenai apa yang Lahazan telah buat mengenai apa virtual virtual punya apa perjumpaan dengan ibu bapa. Alright. So waktu tu saya pun ada juga. Sebenarnya saya pun ada juga kat situ. Which is saya nampak banyak parents mengeluh benda yang sama lah. Maksudnya sebab kita kan buat sesi perjumpaan ibu bapa one by one juga lepas tu kan. And then banyak kita simpulkan isu-isunya adalah diorang tak tahu nak lalu lepas tangan, cikgu tolonglah. Bukan lepas tangan tu tak nak tolong, maksudnya diorang dah tak tahu nak buat apa. Betul. Lama sangat kot kat rumah. Ya betul. Lama sangat dah kat rumah. Pening, mak ayah pun pening. Ya betul. Okay, so apa nama thank you Coach ni mengenai perkongsian virtual tu. So ibu bapa yang nak tahu mengenai virtual apa yang kami sampaikan tadi tu ada di posting Facebook kami. Dan boleh tanya kami terus. Maksudnya tahun ni tak ada lagi tebal kan? Belum lagi. Tahun depan. Kita buat 3 kohort kan? Kohort 1, kohort 2, kohort 3. Untuk sebulan. So untuk sebulan lah. Macam-macam pertanyaan lah parents tadi kat situ boleh ikutkan. Sebab kami buat sampai 3 kohort tu, maksudnya 3 segmen, 3 state, 3 kali tu. Sebab yelah nak kumpulkan semua upaya kami untuk jumpa semua orang kan tu. Sebab kita nak bagi peluang lah kan. Ada tak free dan sebagainya. Betul. So kalau yang bahagian virtual perjumpaan tu bukan student Lahazan pun juga boleh join. So tunggu next cohort. Sebab dalam tu kita cuma kongsikan saja apa persediaan untuk tahun depan, macam mana Yelah, yang berubah. At least kalau ibu bapa tahu juga dia dapat bantu cikgu dan tenaga pengajar. Sebab tahun depan memang untuk tahun 5 dengan form 5 confirm syllabus baru. Betul. Kan? So mungkin tanya kan. Nana SPM lah, saya lah anak saya. Anak saya yang tengah jadi apa? Account club. Okay. Dia tengah tahun depan dia SPM first batch. Okay, so kami nanti kita kami pun tengah fikirkan macam mana lagi nak tolong dia sebab rasanya syllabus form 4 banyak ketinggalan. Okay, cerita pasal syllabus ada setengah pendapat juga dia kata disebabkan tak keluar lagi DSKP ataupun syllabus, dia tak belajar. Actually benda ni dia jadi berat juga sebab apa dia jadikan alasan sebenarnya form 4 pun dia tak ambil cover. Tapi dia sebabkan dia kata syllabus tak keluar lagi je. Tapi saya rasa syllabus dah keluar. Kalau siapa yang subscribe kat Island East, macam kami pelajar kami ramai subscribe Island East. Dah keluar lah syllabus itu antara solution lah. Ni cara untuk menepis biawak-biawak yang mengatakan begitu. Yang rasa macam kena relax dulu dan sebagainya. Betul. Kalau saya sendirilah bagi saya anak saya tahun depan dah tahun 5 kan. Itu maksudnya tahun terakhir anak saya tu dia peringkat sekolah. Bagi saya crucial lah. Kalau saya tak boleh nak bagi alasan sangat lah PLFRS kan. Saya sendiri memang tak mampu lah bagi saya sebagai seorang ibu yang bagi saya prihatin. Saya tak mampu nak bagi alasan tak keluar itu, tak keluar ni. Maksudnya saya mencari sebenarnya. Betul kena cari. Kan? Itulah sebab syllabus form 4 dah memang berubah. Okay, kita kalau nak tahu siapa yang betul-betul tahu pun susah kan. So kita memang contoh baru-baru ni saya memang ada meeting. Alhamdulillah dapat jemputan daripada Cambridge. So ada tekankan kat sini pasal English SPM 2021 yang align dengan SAFER tu. Okay, sebab tahun ni belum lagi. Triple 1 yang biasa lagi. Okay, tahun depan dengan English SAFER Triple 1 juga, tapi SAFER align. Itu memang ada perubahan sedikit, cabaran dia besar. Sebab dia lebih upgrade lah. Ya, even Tuan Hamidi yang ketua unit Cambridge Asia pun dia kata kena tekankan daripada awal. Betul. Jadi so bulan 12 ni sepatutnya pelajar bukan kata tak boleh rehat cuti sekolah. Sebenarnya mereka dah ada di rumah dah terlalu lama. Kami pun juga tu bukannya kata belajar 24 jam. Ya betul. Nak cerita sikit. Anak saya daripada macam ni jadi begini. Saiznya. Mana dia kata stres ni? Itu
hari tu adalah terserempak. Rasanya bulan lepas kot terserempak dengan cikgu sukan dia. Cikgu sukan tepuk dahi. Allahu Akbar. Macam mana nak berlari tahun depan sebab dia memang atlet. Memang tak dapat nak kontrol lah. Dia dekat rumah. Mungkin itu secara halus rebel kot. Dia bukan dengan macam sebab dia lah kalau kat sekolah kan ada timing dia kan. Ada PJ lah apa kan. Tapi pun kalau katalah cuti sekolah ni boleh macam tak ada COVID ni, diorang pun ada aktiviti kat luar macam main futsal lah apalah. Macam ni diorang jadi nak bersukan tak boleh. Padahal sebenarnya boleh bersenam seorang-seorang tapi diorang terbiasa jenis bersukan ramai-ramai semua kena pergi tempat itu. Yang apa jadi kumpulan kan. Sport yang jadi macam tu. Seorang-seorang bosan juga. Baling-baling apa macam baling-baling apa guli. Mainlah semua kan. Buat semangat mula-mula kan Farid. Semangat dia nak pergi kalau nak beli skipping nak beli dumbbell tu ada. Ada dah. Beli. Kan Farid beli. Tapi tu lah. Bila dah depan mata tu banyaklah bisikan-bisikan tak payahlah dulu. Inilah dulu. So apa nama dekat sini kita nampak ibu apa perlu tahulah apa perisian yang sesuai sebenarnya. Tak semestinya akademik. Akademik tu pun bukan sekadar apa di sekolah. Akademik ni menyeluruh macam-macam. Kita besar skopnya dari segi skills dan sebagainya. Sekarang dia dah tak even kita baru-baru ni kita dapat tahu kan IPSA dimasukkan. Betul tak kan? So sebenarnya kalau saya kalau IPSA dimasukkan tu lagi berat sebenarnya. Sebab penilaian dia setahun. Betul. Dia bukan penilaian macam ikutkan biasanya kita masih ada lagi dia nak periksa kan last minute panggil last minute kan last study kan. Apa kelas apa? Kelas speed up. Macam kan Hazul pun dia buat juga kan booster kan. Tapi sekarang ni bila dah tak ada kita nak pekerjaan nak kurangkan konsep peperiksaan ni, penilaiannya berterusan daripada hari pertama silap-silap anak-anak kita bersekolah sampai lahir tahun tu. Kat situ sebenarnya kita nampak sekarang ni soft skill tu lagi penting daripada akademik punya progress. Saya dapat satu yang parents hubungi saya, dia kata macam mana kalau anak saya tu pendiam. Nanti cikgu tanya tak jawab-jawab dapat kosong ke? Itu kan, itu benda-benda yang ni lah. So nanti kita kongsikan pula lah macam mana apa solusi yang boleh buat. Mungkin ibu bapa boleh bagi komen juga kan? Bagi masalah-masalah. Mungkin masalah. ibu bapa boleh kongsikan apa yang mereka usahakan untuk anak mereka dan post kat situ dan mungkin ibu bapa boleh tengok contoh sebagai contoh kat sore sebagai reference juga. Sharing juga boleh tak ada masalah. Macam saya nak cerita pun saya buat ada anak rambut je. Mungkin dua ni masih lagi apa ni kita panggil apa? Masih lagi available. Ini promosi sekali. Kita panggil lelang. Kita kembali ke Seri Pentas. Tak ada ke. Okey. So actually itu adalah slot pertama kita sebenarnya. Kita nak end dulu. Okey, kita nak simpan sikit. Sekejap je slot pertama kan. Ya memang kalau dia diam cakap ni tahu cerah gelap memang dia kat luar tu. Okey, so kita nak berehat sekejap, kita nak bagi laluan kepada iklan. Nanti kita akan kembali lagi dengan slot yang kedua lepas ni which is lebih besar lagi pasal benda ni. Alright, kita jumpa lagi lepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, jumpa balik sebentar lagi. Hai semua, cuti sekolah dah pun bermula. Apa pengisian untuk para pelajar sepanjang cuti bersekolah ini? Cuti persekolahan norma baharu. Okey, saya nak perkenalkan Kad ASK. Kad ASK dapat membantu para pelajar untuk meningkatkan kemahiran bahasa bagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan juga bahasa Arab. Selain itu, Kad ASK juga ada permainan-permainan yang akan mencabar pemikiran ataupun kemahiran berfikir para pelajar. Jadi oleh itu, anda, ibu bapa ataupun yang menonton ini boleh dapatkan Kad ASK sebagai hadiah kepada anak sendiri ataupun anak saudara, anak kawan-kawan, anak jiran. Okey, anda boleh jadikan bahan infak. Kenapa? Kad ASK yang harganya serendah RM65 ini yang didatangkan khas untuk anak-anak anda bagi mengasah kemahiran bahasa dan juga kemahiran berfikir, juga didatangkan dengan dua lagi hadiah percuma. Hadiah pertama, hadiah bagian Shopnya BM yang pastinya akan membantu meningkatkan kemahiran berfikir anak anda ataupun para pelajar, dan yang kedua, bagian Silent to Spoken non-challenge speaking yang pastinya dapat membantu anak anda untuk lancar bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadi, dapatkan segera Kad
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Inspirasi Motivasi Kecemerlangan. Bersama-sama saya Muhammad Lufan Farin bin Muhammad Syahrir dari Kuala Lumpur. Saya akan berkongsi mengenai topik konseling iaitu selahkan potensi dan kehebatan dirimu. Potensi bermaksud kemampuan yang merupakan kelebihan diri sendiri yang dapat menyerlahkan kehebatan anda. Tapi persoalan di sini, kenapakah potensi ini penting? Potensi dapat membantu kita mencapai kejayaan di masa hadapan dengan memaksimumkan personaliti kita yang bersesuaian dengan minat dan bakat dalam sesuatu bidang. Saya akan berkongsi mengenai 3 panduan untuk menyerlahkan potensi dan kehebatan anda. Pertama, kenali diri anda secara mendalam. Anda tahu ke tentang kekuatan diri anda, iaitu hal yang berkait rapat dengan personality, kecekapan dan minat anda. Kita dah dedahkan dengan hal-hal ini sejak sekolah lagi. Kita telah menjalani inventory minat kerjaya, inventory trait personality dan inventory kecekapan pelbagai. Bagaimana? Menerusi perkhidmatan bimbingan dan konseling sekolah. Dengan cara inilah kita dapat mengenali diri kita dengan lebih baik dan dapat menyesuaikan dengan potensi kita yang sesuai dan hebat. Kedua, membina hala tuju. Bila kita dapat tahu potensi kehebatan diri kita dengan lebih mendalam, ini akan memudahkan kita untuk merangka hala tuju kita. Contohnya, anda kenal pasti anda mempunyai bakat ataupun potensi dalam bidang olahraga, maka anda akan menjaga komitmen anda dalam bidang tersebut dan menjaga disiplin sewaktu latihan. Dengan cara ini, anda akan bersikap optimistis dalam menilai kekurangan diri anda untuk diperbaiki dan sekaligus membina hala tuju dalam jangka masa yang panjang. Contohnya menjadi ahli olahraga yang berjaya di waktu persekolahan dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Ketiga, menegaskan sikap positif dalam diri dengan berkerap kali menyebut ungkapan-ungkapan yang positif. Contohnya, saya mahir dalam larian, saya boleh berlari jarak jauh, sehingga menjadi kebiasaan. Kaedah konseling teknik bicara diri ini dapat mengekalkan aura positif dalam diri anda. Hentikan berfikiran negatif kerana ia akan membantutkan potensi anda. Ketiga-tiga panduan ini perlulah diamalkan untuk membantu anda menggunakan potensi dan kehebatan diri anda dalam mencapai kejayaan dalam bidang akademik maupun co-curriculum. Ia seterusnya dapat membawa anda menuju kerjaya impian anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Okey, selamat kembali dalam rancangan ataupun bukan rancangan dengan segmen Mega Live Lahaza Education. Okey, baik. So, kembalinya kita kali ni kita nak pergi ke slot kedua. Okey, tadi separuh masa yang pertama kita dah berbincangkan tentang pengisian dan apa sharing. Cuti sekolah nama baru. Ya, cuti sekolah nama baru. Dan banyak lagi tadi. Okey, so banyak sangat input dan sebenarnya input daripada ibu bapa pun saya nampak ada ramai yang komen. Okay, so bagi input, so thank you kerana sharing apa yang ibu bapa buat dengan anak-anak semua. Alright, semoga untuk menjadi manfaat kepada kami dan juga ibu bapa yang membaca lah. Alright, so kita nak pergi ke slot kedua ni. Slot kedua ni pula lebih kepada dia cerita pasal cuti sekolah lagi. Okay, cumanya dia cerita pasal deeply apa masalah pelajar dalam subjek maths dengan BI sebenarnya. Okay, so kita nak pergi untuk subjek maths tu. Ada tak keluhan ataupun waktu sebab saya ada mention yang virtual jumpa ibu bapa tu, ada tak ibu bapa mengadu mengenai anak-anak mereka sebab untuk subjek maths ni? Ada. Okey, ada beberapa contoh ibu bapa persoalan daripada ibu bapa. Persoalan yang minta solusi macam mana nak bantu how kan. to solve. Saya ada simpan soalannya sekejap. Okey, dia tanya saya, dia kata dia tak tahu anak dia ketinggalan atau tidak silibus tahun ni. Dia tak tahu. Dia tanya macam mana nak tahu anak kita ni tertinggal atau tak. Tertinggal ni maksudnya tertinggal silibus sepanjang tahun. Kan 2020 ni COVID mula awal sangat kan. Bulan 3 kita dah start PKP, tak salah saya bulan 3. Yes. So kelas online pun ada parents yang bekerja, tak tahu anak dia ada ke tak depan kamera, masuk ke tak sekolah, cikgu call macam tu je. So isu-isu macam tu lah. So dia tanya macam mana kita nak tahu yang anak kita ni ketinggalan dalam silibus matematik, dia tanya. So apa yang saya boleh suggest adalah kepada ibu bapa yang bertanya tu, ini perkongsian untuk semua juga. Bagi soalan asas, satu saja soalan asas. Soalan tu lebih kepada soalan direct lah. Sebagai contoh, katakanlah topik luas kan, topik luas. Tunjukkan soalan luas and soalan tu minta luas secara direct, tak ada pusing-pusing cerita kebat, tak ada. Dia minta luas secara direct.
kalau pelajar tu tak boleh cari jawapannya, maksudnya memang tak kawan asas lah tu. Maksudnya tak kuasai dengan baik lah tu. So kita nak tahu tu dari cara dia jawab soalan asas tu lepas ke tidak. Kalau tak lepas asas tu tercicir lah tu, confirm tercicir. And kalau parents yang tak tahu nak buat benda macam tu, sebenarnya boleh join kita punya group Telegram matematik. Sebab dalam tu pun ada masa kita buat, kerap kali juga kita akan buat ujian untuk matematik. So parents, kita akan hantar terus result kepada parents. So parents boleh nampak sebenarnya. Kalau kata nak search group Telegram tu apa nama? Matematik SPM KSSM. SPM tu Super Powerman. Yang kelas sebenarnya Malaysia. Bukan. Super Powerman nama program. So matematik SPM KSSM. Risau parent ingat dia budak SPM punya. Bukan SPM punya. Super Powerman. Parents nak masuk pun kita nak. Boleh. Dalam tu memang parents pelajar. Sebab kita ada jenis yang parent yang dapat input dari kita, dia ajar anak dekat rumah sambung. Daripada hantar anak kita, anak kita pula dah. Anak dia daripada hantar ke bengkel dan sebagainya, kat rumah dia sambung pula. Betul. Sebab diorang dapat modul dan sebagainya. Betul. So ada parents yang bertanya macam tu lah. Bila tanya macam tu, saya kata saya suggestkan, apa yang saya boleh suggest adalah cuba bantu sendiri dulu. Kata kalau nak, ada parents yang mampu bantu sendiri sebenarnya. So apa yang kita buat dia, saya ajak ke grup Telegram. Kadang-kadang kita kongsikan soalan yang mana parents boleh ambil secara percuma je soalan dalam tu. Boleh tunjuk kepada anak, boleh buat satu bersama anak yang mana ada masa. Yang mana rasa tak mampu, kenalah cari pakar untuk bantu anak je. Tak mampu dari segi bukannya nak kata ibu bapa tu tak bijak atau apa. Macam contoh ada setengah pelajar tu ibu bapa dia boleh ajar tapi tak kesabaran yang tak betul. Itu paling banyak kes yang berlaku. Ya, sebab tu itu yang masuk tak mampu tu. Tak mampu nak hadap, ya Allah degilnya ke, ya Allah tak masuk-masuk lagi. Sebab tu ada spesialis macam kami. Tapi sedikit sebenarnya kami pun boleh bantu ibu bapa untuk bagi input. Setakat yang mampu. Jangan mampu jangan nanti tak minat tak boleh belajarnya ibu bapa. So itu antara masalah yang ibu bapa isukan. Itu masalahnya. Solusinya saya kata kalau nak mencari orang yang pakar tu pula, tak kisah kat sesiapa sahaja. Sebab sekarang bersepah sebenarnya kelas online betul? Boleh pilih. Bersepah boleh pilih. Cumanya nak pilih ni, parents kebiasaannya ibu apa, jangan buat silap, jangan pilih berdasarkan harga. Jangan tengok murah, bagus masuk ni lah. Jangan tengok mahal, yang mahal dia mahal. Kena tengok dulu betul-betul. Sebab bagi saya, pendapat saya lah, saya suggest kepada parent yang hari tu, ini kepada semua pula. Kalau nak carilah yang mana tempat dia, modul dia disediakan yang boleh download, boleh akses. Maksudnya dia tak habis dia tak suruh apa-apa. Habis je kelas ataupun bengkel, dia dapat modul tu. So dia boleh guna, dia boleh kaji balik. Yang kedua yang saya suggest, cari tempat yang memang dah ada program tetap. Program tetap sebab kalau saya sebagai parents lah. Doakan. Yes, kita akan cari tempat yang kita confirm dia ni dah memang set setahun punya program and kita tahu dia buat program ni pun bersebab. Of course kita akan lebih suka betul. Selain pada tu saya kata cari juga yang mana ada rakaman sebab sekarang kalau online bersepah banyak sangat. Tapi tak semua orang boleh record, boleh rakam save kelas dia. Maksudnya kalau boleh record tu tempat tu ada credibility bagi saya. Satu lagi pelajar boleh gunakan bahan tu balik untuk tengok balik sambil buka modul yang sama. Dan nampak lagi yang buat macam tu dia lebih sincere. Betul. Dia lebih jujur nak tolong anak mereka sebab dia kata tak apalah pakailah modul ni juga kat rumah. Betul. Sebagai rujukan dan sebagainya. Setuju. Alright, so itu antaranya macam antaranya juga kalau kita nak cerita semua yang keluhan tu memang bersama. Tapi saya ada soalan juga. Ada. Sebab kawan saya kawan saya dia tahu yang saya akan berjumpa dengan Syaz ni. Soalan dia adalah dia kata matematik ni teknikal. Dia teknikal dah asas ni teknikal. Jadi bila tak tahu teknikal part tu, nak fahamkan konsep pun susah katanya. Betul ke? Nak fahamkan konsep susah. Maksudnya dia kata teknikal sebab banyak benda calculation tu, lepas tu dia macam ada ketikanya tak relate dengan apa? Persentaran, kehidupan. Gitulah katanya. So dia kata benda tu menjadi punca anaknya tak minat belajar matematik. Faham. Okey, so bagi saya isu tak minat matematik ni, bermula banyak sebab lah. Satu, pertama daripada awal basic sekolah rendah tu. Sebab parents banyak keliru tau. Bila dia nampak anak dia fail sekolah menengah, dia rasa anak dia sekolah menengah je yang problem. Sebenarnya problem dia asal tu sekolah rendah. Sebab sepatutnya dalam matematik ini yang sebenar-benarnya tahun 3 dah sepatutnya hafal sifir. Sepatutnya, tapi kan banyak pelajar tak hafal sifir lagi tahun 4 tahun 5 tahun. Nombor tak kenal lagi. Nampak macam tak ada efek, tapi sifir tu akan efek sampai sekolah menengah. Sebab apa? Kadang-kadang kita nampak pecahan simple 21/7. Pelajar masih guna kalkulator. Benda-benda macam tu yang melambatkan mereka. Itu salah satu sebabnya.
Yang kedua pula bagi saya, of course lah kawan-kawan punya yang menyebabkan mind block, yang mind blockkan dia. Sebab dia bila kawan tak tahu, lepas tu kawan kata susah, dia pun terikut susah. Itu antara penyebab kenapa tak minat matematik. Cuma bila tanya saya bahagian technical part and apa kaitan dengan persekitaran, apa yang saya boleh jawab adalah betul. Ada parents yang tanya saya juga soalan yang mirip-mirip. Dia tanya saya, apa kepentingan matematik dalam kehidupan anak dia masa depan. Sebab of course lah kita belajar algebra, belajar kuadratik, tak pakai pun waktu kerja katanya. Memang ada certain kerja akan pakai lah, itu special punya kerja. Majoritinya tak perlukan benda tu pun. Macam Foodpanda. Serius. Dekat mana pakai set. Banyak pekerjaan yang sebenarnya tak memerlukan sangat lah kemahiran. Adalah. Nak tengok jalan mana yang mana pendek. Apa benda nak dilolong ni? Jimat masa. Oh yelah, saya tak pandai Mac lupa. Macam cikgu VM, tak payah aku tahu set. Benda lah dia cakap tadi. Main benda je. Itulah tu. Wow, okay. Tak banyak pekerjaan yang memerlukan spesifik skill set yang banyak. So apa yang saya katakan pada parents begini, matematik ni dia mengajar strategi. That's why matematik silibus lama dengan yang baru berbeza. And saya lebih suka silibus yang baru sekarang sebab saya nampak perbezaan antara pelajar KBSM dan KSSM, cara mereka belajar pun berbeza. Soalan yang simple memang senang je untuk belajar KSSM. And then baru-baru ni pelajar maths Coach Asni pecah rekod kan? Alhamdulillah. Okay, so seronok dengar. Itu boleh kongsikan sikit Pecah rekod macam mana tu? Dia jawab soalan apa? Dia pelajar tahun 5. Pelajar tahun 5 Lepas tu ibu dia bagi dia soalan SPM sebenar, negeri MRSM, negeri mana? Negeri MRSM kan. Soalan MRSM tak salah saya, dia bagi soalan yang pelajar tu dapat 34 daripada 40 markah. Okey, itu soalan Maksudnya SPM. tahun 5? SPM. Dia tahun 5. Tahun 5? Yes. Jawab soalan Oh, SPM. dahsyat dia. Tapi memang kami tak pelik dengan dia sebab apa nama kita nampak dia contribute ke kelas macam mana waktu dia aktiviti sekolah ni. Komitmen dia sangat tinggi. Komitmen dia sangat tinggi berbanding saya tak katalah orang lain tak beri komitmen yang bagus. Yang datang kelas alhamdulillah, tapi dia beri komitmen ekstra. Setiap bengkel dia ada, walaupun dia dah faham dia datang lagi 2-3 kali. Sebab apa, percayalah cakap saya, walaupun bengkel tu diulang tapi perkara baru setiap kali bengkel mesti ada perkara baru pelajar dapat. Soalan berapa banyak pula soalan ada kan. Betul. Walaupun topik yang sama, tapi dia perbincangan soalan lain lah. Betul. Itulah tu. Okey, setuju. Okey, itu apa nama, itu antara soalan daripada kawan saya. Kawan Coach ni lah. Okey. Itu tadi kita dah tengok dari sudut maths. Okey, itu antara Kejap. Cakap pasal tadi kata yang lagi senang. Anak saya dia komplain, dia kata sekarang ni matematik tak macam dulu. Dapat jawapan jawapan akhir dah okey dah. Sekarang dia kena hujah-hujah katanya. Itulah tu, betul. Contoh saya bagi topik kuadratik. Dulu kita belajar kuadratik, maksudnya zaman saya, zaman Faris pun lebih kurang sama saya kot. Zaman Coach Nis pun mungkin sama rasanya kan. Silibus kita sama kan KBSM. Takut saya lah. Takut sama sangat. Coach ni mungkin kelas muda. time tu bisnes subjek tu mesti panggil ilmu hisap. Oi. Okey. So apa yang berlaku adalah dulu kuadratik kita belajar, kita tahu bentuk senyum, bentuk masam graf tu kan. Saya rasa parents pun tahu senyum masam graf tu kan. Tapi sekarang dia tambah lagi apa benda? Kecewa. Dulu kita tahu ingatkan masam senyum kecewa pula. Oi, susah ni. Dulu kita tahu bentuk am y sama dengan ms tambah c. Kita hanya perlu cari dia punya persamaan saja. Tapi sekarang tak. Bila dah dapat persamaan, dah dapat jawapan soalan tanya. Apa berlaku kalau nilai yang A tadi berubah? Apa berlaku kepada graf tu? Maksudnya soalan tu minta kita berfikir sahaja. Minta berfikir apa berlaku. Sebenarnya benda tu logik. Tapi pelajar akan rasa rumit sebab benda tu benda baru bagi saya. Tapi bila mereka kerap datang, kerap tengok, kerap lihat, kerap buat soalan tu, insya-Allah tak ada masalah apa sebenarnya. Simple saja. Sebagai bukti tadi itulah yang dinamakan hujah tu. Itulah hujah tu. Kita kena dengar bahasa Melayu. Itulah tu. Kalau tak mungkin nak masuk pidato tu. Kalau tidak tinggi sikit makan mat saya. Kalau ada yang itu. Okey. So apa nama, ini antara masalah. Ini kalau sebenarnya kesan sekali sebenarnya. Kalau saya bagi tahu tadi sekali tu berkait dengan kesan. Kalau apa cuti sekolah ni tak diisi dengan betul. Okey, tak di, ini dari segi akademik. Okey, banyak lagi kalau dari segi sosial mungkin sosial lah efeknya. Betul. Okey, dari segi apa rutin harian atau sebagainya. Ini kita cerita dari segi akademik. Okey. Alright. Itu untuk matematik. Okey, dengan hujahnya, dengan apa kaitan dengan hidup dan sebagainya. Itu antara soalan-soalan yang parents bagi kat kami. Dekat Coach Asni especially lah. Okey, kami parents pun kalau nak tanya mungkin boleh. Yes, kalau katalah apa nama yang sedang menonton ni, tuan-tuan dan pelajar pun terbuka dengan untuk tanya dekat ruangan chat tu, ruangan komen tu, apa masalah maths kamu?
Okey, saya tak faham lah apa kena-kena Max ni waktu nak jaga kucing. Okey. Apa nama? Minta maaf. Itu tadi Kucing lah tu. Yes. Ada yang sabotage live kami. Gua handphone. Okey. So apa nama mungkin boleh tanya juga. Macam saya kata dia terbuka lah kepada beberapa di luar sana yang sedang menonton. Mungkin guru juga sedang menonton. Okey, boleh tanya juga. Saya ada masalah pelajar yang gini. Macam mana coach saya handle macam ni? Boleh. Tak ada masalah. Okey, cuma jangan minta email ni lah. Minta email letakkan juga apa link apa kat Telegram SPM tu. SPM kat situ. Kat situ boleh bagi pendapat dan sebagainya. Okey, so semua tu ke Telegram coach ni. Okey, apa-apa nanti boleh contact saja atau hubungi kami. Alright, kita dah tengok masalah dari sudut subjek Maths. Okey, sekarang logical matematik, ilmu hisab. Okey, saya suka perkataan ilmu hisab tu, ilmu mengira. Dari segi coach ni pula, panel coach ni pula, okey, ada tak yang macam coach saya sendiri dapat atau saya sendiri dapat yang jenis tanya soalan itu? Saya punya English ni, sebab saya core English So English ni isu besar sangat untuk pelajar Melayu khususnya. Okey, bukanlah kata semua, tapi kalau setakat yang saya handle lah setakat ni, kalau katalah dari segi percentage, okey, saya boleh katakan up to 80% sebenarnya ada masalah dekat speaking. Itu isu besar. Kan bila kata exam tu, okey, bila kata exam ada exam speaking, okey, dia memang kata apa, challenging lah. Sebab dia bukan bahasa yang sentiasa dicakap. Ya, betul. Ya, dia adalah bahasa satu isu pelajar yang very cliche lah Faris, vocabulary, kosakata. Kan, dia macam tu. So kalau ada kosakata pun dia orang ni rasa gadget ni, kosakata dia penuh dengan bahasa-bahasa game. Ya. Attack, punch, hit. Yang tu bahasa Inggeris tu. Cuma saya macam kalau baca pelajar saya, tak nak saya sini, saya kata macam ni, nak main game boleh, game tu kan bahasa Inggeris kan? Betul. Sepatutnya begitu pun lebih senang. Kan? Tapi dia memang ada sebab dia macam ni. Ada parents dia rasa kadang-kadang kan walaupun pelajar tu dia fluent dalam bahasa Inggeris, okey, isu tambahannya adalah nak berfikir dalam masa dengan cara spontan. Betul. Contoh dia bagi prompt card dia bagi prompt card, dia nak suruh pelajar buatkan cerita yang interesting. Masa dia berikan dalam seminit je untuk fikir. Itu jadi jam. Bila dia kata ujian dia ketar lagi dekat situ kemahiran berfikir lah kan. Ya, sebab tu dekat kata saya di sekolah ni, kalau kita dekat bahasa Rusi saya cadangkan ibu bapa cari program yang program speaking, tapi dia bukan speaking yang hafal skrip. Ajar teknikal. Maksudnya dia duduk suruh ikut kan, dah bercakap lah, nyanyi tu kan. Okey lah, the bridge is falling down. Dia contoh dia boleh cakap sebab saya ada pelajar yang dia memang boleh cakap English memang sedap dengan dia. Tapi bila kita soalan yang spontan, dia tak boleh jawab sebab dia adalah imitator ataupun dia hanya ingat itu je. Ini isu yang besar sebab saya ada pelajar bukan saja yang prasekolah kadang-kadang ada pergi ke tadika tertentu, tak nak mesej siapa, dia kata anak dia dah boleh dah baca. Bila kami bawa ke minta baca yang benda lain, okey, tak boleh sebenarnya. Dia menghafal sebenarnya. Dia tak boleh apply. Itulah isu besar untuk speaking sebenarnya. Speaking ni dia memang bila kata kita just hafal, permulaan tu boleh. Tapi kalau itu yang dipegang cara untuk fluent dalam speaking, memang tak jadi lah. Ya, betul. Sebab tu kita dekat sini sebenarnya saya nak bagi tahu pasal kalau di sekolah ni kita ada program anak smart kreatif yang kita blendkan dengan sound spoken bersama dengan KASK. Saya lupa nak bawa. Boleh tak kru dapatkan saya KASK? Kru ada tak? Minta kru tolong saya sekejap. Din. Din. Tak ada Din. Minta kru paskan. Okey, terima kasih banyak. Thank you. Okey, sebenarnya KASK ni ada dua color. Tapi warna hijau tak boleh tunjuk sebab kita green screen kan? Ada kaitan dengan politik ke? Biru je boleh tunjuk, hijau tak boleh tunjuk. Kenapa? Tidak, tak ada kaitan dengan politik. Kami bebas. Aduh. Okey, contoh sekolah ni sebab Al-Hazul ni memang kita adalah part of juga untuk KASK Malaysia. Yes. KASK Malaysia
Malaysia. Jadi apa yang KSK Malaysia ni kami sebenarnya bersama dengan guru-guru, Politeknik lah sampai dekat BTA Politeknik apa semua tu. Okey, kita memang ada plan, kita memang dah tengah jalan mana kita buat kempen hadiah berganda-ganda. Tu dia. Hadiah berganda-ganda. Maksudnya apabila pelajar beli, kita buka daripada sekolah hari tu sampailah tahun depan, sekolah depan, pelajar ibu bapa nak dapatkan KSK ni, automatically anak dia akan dapat bengkel Shocknya BM dan silent to spoken, nak theory speaking. Shocknya BM tu dengan silent to spoken tu bengkel apa? Shocknya BM tu lebih kepada pemikiran. Maksudnya dia gunakan fasa-fasa bahasa Melayu tapi untuk membina ayat, spontan lah. Silent spoken tu kelas fikir bahasa Inggeris. Selain daripada pronunciation, kita akan bantu pelajar untuk dia fikir macam nak chunking ayat-ayat tu kan, macam dia nak plan sebab dia bukan mother tongue kan. So bila beli KSK ni harga dia RM60. Okey, RM60 dalam dia dapat semua yang dalam ni ada. Game-game dia ada barcode lah Kau saya nak tunjuk sekejap lah ni antara yang ada dalam KSK dapat pula pangkat ni. Okey, okey, plus nanti pelajar juga akan dapat 2 bengkel percuma, 1 bengkel harga RM20. Kalau 2 bengkel, Cikgu Mat RM50 lah. RM50. Berapa tak? Beli RM65, dia makan ni harga dia RM65 kat pasaran. Kalau kat Shopee pun RM65. Okey, plus sekolah ni sebab kita nak bantu anak-anak kat rumah, kita bagi 2 bengkel percuma buat harga ni. So, apa yang kami buat kempen di sekolah ni, siapa-siapa yang nak beli hadiah, bukan untuk ibu bapa je. Contoh kalau kata nak beli hadiah ke adik bakal adik ipar ke. Kalau ada yang tengah tengok tu tegur lah. Pakai Rival. Okey, dekat anak jiran ke kan, daripada beli macam sebab saya tak tahu hadiah lain lah, tapi kalau beli hadiah macam ni, maksudnya automatically kita belikan dia 3 hadiah terus. Betul-betul kan. Macam katalah, kita tengah fikir, kami unit bahasa Inggeris Hazun dengan KSK Malaysia, kami fikirkan macam mana nak bantu anak-anak ni boleh berfikir. Saya rasa even dekat bahasa Melayu pun sekarang ni ada ujian lisan kan, macam bertutur kan. Ada bertutur. Cuma bertutur tu dia tak nampak beratnya sebab tu bahasa mereka bercakap. Tapi sebenarnya mereka tak perasan bahasa mereka cakap tu bukan bahasa Melayu sebenarnya. Bahasa cakap apa? Pun tak ada orang keluarkan idea. Itu isu dia. Betul. Idea maksudnya dapat prompt kan, ataupun dapat ni bagi dalam masa 30 saat ke 1 minit cakap. Bahasa Melayu kalau kata ni memang cakap bahasa Melayu, tapi kalau mereka tak dibiasakan, diasahkan fikiran mereka ataupun dipraktikkan kita panggil subangsaran brainstorming. Brainstorming susah mereka nak lepas. Kalau macam jelas sikit untuk macam unit BM usahakan untuk bagi mereka faham ataupun boleh berfikir. Sebenarnya itu dekat dalam bengkel lebih pada teknik menjawab ataupun bengkel anak belajar fikir. Betul. Kalau bahasa Melayu yang ada kan anak belajar fikir. Di situ pelajar didedahkan macam mana nak start berfikir. Betul. Bila dapat soalan tu, apa kena buat dulu? Betul. Sampai tahap macam tu. Dapat soalan, apa kena buat dulu? Sampai tahap macam tu. Saya dah bantu pelajar sejak 20 tahun yang lalu lagi. Komuniti Melayu, komuniti Cina Isu dia memang speaking ni sebab isu besar bagi yang bukan daripada English medium. Family yang bukan daripada English medium memang mereka satu kosakata kita kurang, mereka tak tahu banyak perkataan dalam bahasa Inggeris. So apa yang KSK buat, memang KSK ni dibuat untuk atasi masalah, pernah dengar tak glossophobia? Bunga tu. Bukan. Glossophobia ni maksudnya ketakutan untuk bercakap, bukan public speaking tau. Even cakap dalam meeting ke, nak respon ke, ada lagi bunyi Itulah tu. Busy betul dia. Itu bakal kot, antara bilang tu kot. Bukan. Ada soalan lah tu naik tu. Soalan? Soalan naik tu. Okay, so kita ada buat kempen di sekolah ni, ibu bapa senang kan, mudah, dapatkan KSK. Dalam ni dah memang ada 12 game. Lepas tu dapat pula bengkel di sekolah, Shocknya BM dan juga silent to spoken. Memang berganda. So sekaligus dia menyolusikan berbagai perkara. Kami ada baru-baru ni kami ada bantu pelajar-pelajar sekolah SK Pantai Besar Perak
kita infakkan. Kita infakkan kepada mereka. Maksudnya kita kumpul-kumpul siapa yang berminat, infak kepada mereka sebab mereka banjir kat situ. Okay, so kita bagi pelajar tu sebab apa? Bila kita bagi ni, automatik bukan terdapat ni saja kan. Dia ni dia boleh guna di sekolah sebab cikgu sekolah pun dah start guna dah selepas tahun 2019 So mereka juga dapat duit bengkel percuma. Betul. Itu dia. Seguna dia sebenarnya dia menyelesaikan masalah ibu bapa tak tahu nak hantar ke mana. At least ini memberi solution. Itu kita panggil hadiah berganda tau, Faris. Itu yang kita panggil hadiah berganda-ganda. Kau tengok dekat kita pun macam ada dekat KSK Malaysia, dekat Lahazun pun ada. Kita memang offer sepanjang sekolah ni untuk pelajar dapatkan kad ASK ni. Kita ada banyak tau sebenarnya. Dari ASK ni kita ada musical Mandarin. Kita ada program tafkir bersama dengan Teacher Rafizah. Kan? So apa nama untuk sebenarnya kad ASK ni saja dia boleh ataupun program dari kad ASK ni saja macam-macam yang ibu bapa boleh sertakan anak mereka sebab dia bukannya sekadar akademik sebenarnya. Dia sekaligus sebenarnya. Dia KSK ni kita gunakan tadi macam apa Faris cakap, Asti cakap tadi, kita nak budak ni belajar dia akan ada stres tersendiri kan. Apa jemu lah kita panggil kan. So dekat Lahazun apa yang kami praktikan, kenapa kita berkolaborasi dengan KSK Malaysia adalah nak carikan cara ataupun strategi untuk tarik minat ataupun retain. Dia bukan tarik saja, nak retain, nak istiqamah, konsisten kan minat belajar budak-budak tu. Saya faham sebab saya dah nak kan, sebab saya macam Kau jadi faham? Faham jugalah sebenarnya. Okay, so bagi siapa-siapa yang nak hadiahkan, nak infakkan ke, nak hadiahkan ke anak jiran ke, birthday ke, apa benda lah saja lah yang berkaitan dengan hadiah, belilah kat ASK ni dan boleh dapatkan solusi untuk cuti sekolah. So balik kepada yang bahasa Inggeris tadi, Piala Faris, saya cadangkan ibu bapa tolonglah anak-anak sebab carikan mereka circle yang mereka boleh praktikkan bercakap bahasa Inggeris. Dalam program Spoken, kita memang ada circle yang boleh bercakap bahasa Inggeris. Berkemungkinan ibu bapa yang sedang menonton ni juga sebenarnya ada juga interior bercakap bahasa Inggeris. Tapi bila dia tak praktikkan dengan anaknya, tu je. Dia macam saya dulu lah, mak saya sekolah orang putih zaman dulu, British Jepun. Depan Jepun kan. Okey, mak saya bolehlah cakap bahasa Inggeris sikit. Tapi bila mak saya cakap saya kan, what are you doing? Contohlah kan, saya senyap. Saya segan nak cakap dengan mak sendiri. Dia gitu kan. Dia cari isu dia, faham nak cakap macam mana. Kan itu isu dia kan. Kita dengar kita faham. Nak cakap balik tu tak? Ada kan macam tu kan, rasa macam tu kan. Kan. Contohlah kan macam Piala Faris kan, kau tengok bola faham kan. Tak tengok pun faham. Tapi kalau suruh ulas balik, dia akan keluar bahasa Jawa je lah. Yes. Dia English version saya lah. So cadangan saya ataupun saya sebenarnya lebih kepada menggesa lah sebenarnya. Parents tolong anak-anak sekarang komponen bertutur baik bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris dah dikira dalam penilaian untuk anak-anak. Okay, so kepada ibu bapa yang sedang menonton, so kita dah cerita pasal matematik punya isu dan actually apa bahasa Inggeris punya isu dalam kalangan majoritinya. Itu pun kita bagi tahu antara. Kita tak cerita semua. Okeylah, last lah sebelum kita tinggalkan ataupun kita tamatkan kita sesi ni, sebenarnya kita dekat penghujung dah. Dah penghujung kan. Satu saranan. Rasa macam baru 2 minit je kita cakap. Ya, betul. Saya pun rasa macam baru start dia tadi. Okay, so Saz ni. Okay, satu step ataupun satu cara kepada ibu bapa atau pelajar nak start sekecil-kecil. Apa bagi sekecil-kecil usaha untuk start, untuk improve dia punya maths tu, sekecil-kecilnya. Apa dia boleh start? Cadangan. Kita ambil lah situasi pelajar ni zero. Apa dia boleh start? Tahun depan dia form 1. Tahun depan form 1? Tahun depan form 1, zero kan? Zero. Apa yang dia boleh usaha sekecil-kecilnya? Sekolah rendah tahap 2, CIFE dengan 4P, pecahan, kumpulan peratus, pertukaran unit. Okay, 4 ni. Polish basic saja, tak perlu pergi kepada soalan kebat dan seterusnya, tak payah pergi. Itu sahaja ibu bapa boleh bantu di rumah. Kalau nak fahamkan soalan kebat, dia ada teknik dia. Boleh start bengkel saya. Bengkel Sepul Bomek kita memang cater untuk pelajar kebat. Kebat ni isu dia macam gini. Kebat
dia dalam bentuk ayat panjang. Okey. Majoriti pelajar saya dah boleh buat technical part, dia dah boleh mengira, dia dah boleh buat darab, bahagi tambah tolak, segala benda dah boleh buat. Isu dia bila masuk kepada soalan dalam bentuk ayat, mereka baca, dia tak faham terms. Sebab secara jujurnya, ini jujurnya parents semalam kita punya cohort ketiga, ada seorang parent mengadu. Anak dia ambil DLP tahun 5. Anak DLP ambil tahun 5. Isu dia adalah anak dia bahasa Inggeris pun tak berapa bagus, dia punya kosakata, nak fahamkan pun tak berapa bagus. Tapi dalam matematik punya BI, dia tak sama macam bahasa Inggeris punya silibus sekolah rendah. Matematik punya BI, dia pakai terms-terms yang pelik bagi belajar. Jargon dia lah. Express, simplify, pelajar jarang dengar. Jadi perkataan macam tu menyebabkan pelajar DLP ni lemah, tertinggal banyak benda. So bagi saya, kalau nak kebat ni, memang kena minta bantuan. Sebab kebat ni dia ada step by step dia. Macam unit matematik kami, memang kita keluarkan satu formula daripada Lahazul sendiri. Kita pakai teknik Kesas. Kesas tu adalah dia punya cangking-cangking dia, key tu apa, step first, step second. Kesas tu kita akan jumpa dalam bahasa yang macam kau tekankan tu betul, saya setuju. Sebab dulu memang saya ambil bahasa Melayu, tapi ada saya nampak geng-geng saya ambil Maths dan DLP. Dia bahasa pelik macam matrix LGBT. Matrix Sonsang. Air macam Matrix Sonsang. Matrix LGBT. Aduh. So itu antara cadangan lah. Sekecil-kecil usaha yang kita boleh buat, asas. Pegang yang tu. Okey. Thank you Sasni. Okey, untuk coach ni pula. Okey. Untuk BI contoh macam Sasni juga, mungkin dia zero. Apa paling-paling dia boleh buat untuk sekolah ni untuk BI? Okey, senang sebab saya pun baru lepas dari Cambridge. Okey, kami pun baru lepas dengan apa? iCreep jaringan kreatif inovatif. Macam tu durian. Durian. iCreep. Kami bersama dengan pakar-pakar dan kami agree mengatakan sebenarnya back kepada speaking tu insya-Allah dia akan, sebab speaking tu belajar pronunciation. Daripada pronunciation tu kita gunakan IPA, International Phonetic Alphabet ataupun symbol. Dari situ kita kenalkan perkataan. So bila tahu kita akan jadikan dia ayat, bila tahu jadi ayat kita jadikan dia pula satu komunikasi, bahasa komunikasi. Untuk pengetahuan both of you, English yang sekarang ni pun tak sama yang mana English SAFER ikut Common European Framework, SAFER Common Framework SAFER Common European Framework of Reference. Okey, sasul saya. Okey, dia menitik beratkan tentang communicative achievement ataupun kena kata language. So kalau dulu kita buat contohlah how are you? I hope you are in the pink of health. Tu ayat kita dulu. Hafal kan? Okay. Flying colours. Now no more. Now lebih kepada bahasa komunikatif sebab didapati satu dunia. Sebab tadi saya join conference, virtual conference satu dunia global. Okay, untuk bahasa Inggeris ni, isu dia adalah tak boleh bertutur kerana bahasa tulisnya tak sama dengan bahasa bercakap. Yes, betul tu. Macam contoh BM boleh juga. Kalau dulu bukanlah, maksudnya bahasa tu, jenis bahasa. Ada je bahasa komunikatif, tapi contoh kenapa tuan hamba bermuram durja? Tapi bahasa bercakapnya kenapa aku sedih? Macam tu. So kalau BI sekarang ni kan Faris, BI dia nak yang tu dah. Taklah kata pasal sangat, tapi bahasa tu boleh align. Bahasa writing boleh align dengan bahasa communication. Bahasa speaking boleh align dengan writing. Dia still rasmi tapi bahasa percakapan. Macam kau kenapa sedih tu still rasmi. Bahasa tak bahasa kau kenapa sedih. Macam tu lah. Begitu. So saya harapkan ibu bapa kalau ada masalah boleh rujuk dengan pihak kami, boleh ke website kami ke Facebook kami ke. Kami memang aktif lah. Sentiasa ada. Unit bahasa kami ada unit kami sendiri untuk bahasa Inggeris. Ini bukan campur-campur kalau ada unit kami sendiri untuk bahasa Inggeris. Dan saya kata satu spoken tu bagi saya dah, kalau kata anak perempuan memang ada shy memang cakap tu macam I like you kan, I love you, I like you, you like me, better lah masuk program silent to spoken tu daripada biarkan dia orang berdua berlap-lap. So better lah cakap dari lap-lap dia ke lain pula. And then kita ada juga untuk pengetahuan Pak Faris, kita ada juga science spoken adult untuk ibu-ibu join. Yes.
So ibu bapa boleh lah macam apply kan juga kat anak rumah kan. Sebab ibu kan tahu jadi kan duk anak-anak bercakap-cakap ibu pun apa kau ni. Kan. Pun ada yang nak pergi London lepas Covid. Kan kita ada untuk khas untuk ibu bapa, kita dah start dah pun. Alhamdulillah dekat Lahazun baik-baik ada yang ibu bapa yang ibu-ibu lah, ibu-ibu yang dah turut serta sebab dia nak fahamkan apa isu dia sebenarnya. Okay, so thank you PLF Coach Nis untuk perkongsian. Itu ialah antara kecil-kecil usaha. Kecil-kecil usaha lah korang boleh start untuk subjek Maths and then bahasa Inggeris itself. Alright, so sebenarnya itu saja perkongsian kita hari ini bersama ibu bapa dan pelajar di luar sana yang sedang menonton. Okay, so itu saja daripada saya, PLF Haris dari Lazarus Education. Thank you PLF Coach Nis dan thank you Syed Azni teman saya untuk bincangkan dan kongsi kepada ibu bapa di luar sana. Okay, nantikan di episod yang akan datang, Megala yang akan datang pada hari Jumaat masa yang sama untuk membincangkan topik-topik yang lebih menarik dan tetamu-tetamu yang baru. Okay, alright, so jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Dapatkan KSK hadiah berganda-ganda. Alright. Hai kawan-kawan, saya dah dapat KSK cuti sekolah ni. Saya juga dapat 2 pakej bercuma, iaitu Shortnya DM dan Silent to Spoken Nak Terus Speaking. Awesome!